Hai, selamat petang, salam sejahtera. Petang ini aku nak beritahu kepada kamu semua, harapan Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu juga Perikatan Nasional seakan-akan sudah tertutup sepenuhnya untuk mendapatkan kuasa, khususnya mendapatkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Selama ini begitu hangat diperkatakan tentang jawatan timbalan Perdana Menteri. Tapi pada pendapat saya, berulang kali sudah saya katakan, jawatan timbalan Perdana Menteri bagus dan amat baik, tetapi sudah tidak relevan lagi untuk waktu ini. Ada beberapa alasan saya. Yang pertama, kerana tempoh parlimen sudah tidak lama lagi. Mungkin bulan depan atau sebulan akan datang, parlimen akan dibubarkan. Kalau parlimen dibubarkan, buat apa lagi ada timbalan Perdana Menteri? 2 bulan sahaja. Nanti pula jadi olok-olokan orang. Timbalan Perdana Menteri tercepat ataupun paling pendek waktu berkhidmat 2 bulan sahaja. Jadi momokan pula. Selain daripada itu, yang lebih menarik lagi, mengapa perlu ada timbalan Perdana Menteri? Sedangkan Malaysia sudah ada 4 orang menteri kanan yang turut berkuasa seakan-akan timbalan Perdana Menteri. Yang ketiga, ini akan menyebabkan pembaziran yang luar biasa. Itu semua sudah saya katakan sebelum ini, tetapi isu petang ini, aku nak cerita tentang keberanian Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang telah pun tiba-tiba menonjol pada waktu ini. Kalau selama ini Ismail Sabri Yaakob seringkali dimomokkan, seringkali dikatakan, seringkali dicop sebagai seorang Perdana Menteri yang lemah, juga seorang Perdana Menteri yang tidak berani. Tapi akhirnya hari ini beliau terbukti dalam diam punya taring. Wah, dalam diam Ismail Sabri Yaakob mempunyai taring yang luar biasa, mempunyai kuku yang luar biasa yang mampu mencabik-cabik musuhnya sehingga musuhnya kalah teruk. Petang ini tajuk ulasan saya adalah Perdana Menteri berani batal bertemu Perikatan Nasional. Petunjuk PRU 15 sudah dekat. Bersatu bakal selamanya kempunan kerusi timbalan Perdana Menteri. Kesian, tapi tak apalah, apa boleh buat, lebih baik tiada daripada jadi ejekan pula. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob nampaknya sudah mula berani menunjukkan taring dan kukunya kepada Perikatan Nasional. Berikutan terus didesak untuk melantik timbalan Perdana Menteri daripada Bersatu, walaupun pada awalnya setuju untuk bertemu dengan delegasi Perikatan Nasional, beliau kemudian membatalkan pertemuan itu pada saat-saat akhir. Pembatalan itu membuatkan ada pemimpin Bersatu dinaik darah, sehingga tercetus perbincangan untuk menarik sokongan terhadap kerajaan. Wah, ini menjadi isu yang paling hangat beberapa hari yang lepas. Apabila ada sumber mengatakan bahwa Perikatan Nasional mungkin akan menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Bermaksud, kalau benar Perikatan Nasional menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob akan patut letak jawatan dan bubar parlimen dengan segera kerana sudah kehilangan mandat. Tetapi itu semua akan bergantung juga pada MOU dengan Pakatan Harapan, iaitu pembangkang. Sekiranya pembangkang masih menyokong Ismail Sabri Yaakob, bermaksud Ismail Sabri Yaakob tidak akan ada masalah untuk mendapatkan sokongan. Kecualilah kalau Pakatan Harapan, pembangkang juga sama-sama menarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob. Begitupun perbincangan menarik sokongan itu hanya sekadar perbincangan semata-mata untuk melihat kesan baik dan buruknya tanpa ada sebarang keputusan yang dipersetujui. Berdepan persoalan itu, Ismail Sabri tidak mengambil masa lama untuk memberi tindak balasnya.
Kata beliau, jika ada parti yang menarik sokongan terhadap kerajaan, maka PRU 15 terpaksa diadakan dengan seberapa segera, kata Ismail. Adakah Anda perasan? Perkara ini menunjukkan indikator yang Ismail Sabri Yaakob mula tidak takut dengan sesiapa. Inilah yang kita perlukan sebagai seorang Perdana Menteri. Tak perlu takut kepada momokan, tak perlu takut kepada ugutan provokasi kepada siapa. Karena kuasa yang sebenarnya terletak pada Ismail Sabri Yaakob dan Perdana Menteri. Makna kata Ismail Sabri dalam hal ini tidak akan membiarkan dirinya seperti Tun Mahathir Mohamad dan Mahyudin Yassin yang terus meletak jawatan apabila berdepan kehilangan sokongan. Beliau sebaliknya ingin melawan tindakan tersebut dengan membubarkan parlimen untuk sama-sama berhadapan dengan undi daripada rakyat. Sebagaimana ramai faham, tujuan bersatu menuntut jawatan nombor 2 dalam kerajaan itu adalah untuk kepentingan menghadapi PRU 15 kerana seorang Timbalan Perdana Menteri mempunyai peruntukan khas sebanyak RM400 juta dari segi pemberian projek-projek pembangunan. Bayangkan betapa selesanya bersatu dan PN jika jawatan Timbalan Perdana Menteri jadi milik mereka. Rupa-rupanya inilah tujuan sebenar yang ramai orang perasan, ramai orang sangka Timbalan Perdana Menteri perlu diperoleh oleh Perikatan Nasional. Mungkin inikah maksudnya? Adakah mungkin inikah tujuan mereka? Dengan Ismail Sabri Yaakob memberi gambaran bahawa parlimen akan dibubarkan jika ada parti yang menarik sokongan, sudah tentu bersatu terus kecut telur untuk berbuat demikian. Ini kerana bersatu hanya mahukan jawatan Timbalan Perdana Menteri itu dan tidak mahu PRU 15 diadakan dalam masa yang segera. Kalau menarik sokongan dan PRU 15 diadakan segera dalam keadaan jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak diperoleh, mudah kata, habislah mereka. Situasi ini akan menjadikan Perikatan Nasional dan Bersatu tiada pilihan lain selain terus menyokong kerajaan. Walau pelbagai perasaan ada dalam hati kerana jawatan Timbalan Perdana Menteri yang diidam-idamkan gagal diperoleh. Melihat kepada keberanian Perdana Menteri membatalkan pertemuan dengan delegasi Perikatan Nasional itu, yang jelas ini adalah petunjuk bahawa dalam fikiran Ismail Sabri, sudah ada tarik yang dekat untuk beliau membubarkan parlimen. Disebabkan tarik untuk mengadakan PRU 15 itu sudah terlalu dekat, Ismail Sabri barangkali beranggapan tiada keperluan dan membazir saja untuk melantik seorang Timbalan Perdana Menteri. Oleh kerana tiada keperluan membuat lantikan, maka tiada keperluan jugalah untuk bertemu dengan delegasi Perikatan Nasional itu. Jadi, jika tiada aral melintang dijangka, Ismail Sabri akan bertindak membubarkan parlimen sebelum berakhir Ogos ini dan pengundian bakal dilangsungkan pada September. Dengan erti kata lain, tindakan berani Ismail Sabri membatalkan pertemuan dengan delegasi Perikatan Nasional itu adalah isyarat bahawa PRU 15 sudah terlalu dekat. Selain petunjuk bersatu akan selamanya kempunan untuk memperoleh jawatan Timbalan Perdana Menteri. Khusus kepada Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali yang sama-sama mengidam jawatan Timbalan Perdana Menteri, sabar sajalah. Sabudin Hussein. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.